Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua sihat? Sihat, alhamdulillah. Sihat. Okey, hari ini kita akan belajar Tamadun Rom. Minggu lepas kita dah habiskan Tamadun Yunani. Jadi, untuk hari ini kita akan masuk kepada Tamadun Rom. Okey. Semua dah isi link kehadiran? Dah. Dah. Okey. Okey. Saya tengok dulu video ni. Dengar tak? Boleh dengar? Tak. Boleh. Tapi nampak kan? Nampak kan? Nampak. Okey.
Okey, berdasarkan video tadi, apa yang kamu semua faham? Berdasarkan video yang kita tengok tadi tu, apa yang kamu faham? Kamu nampak apa dalam video tu? Tempat bersejarah pada zaman Rom. Tempat seni bina yang ada pada tamadun Rom. Okey, jadi hari ni kita akan belajar tentang tamadun Rom. Dekat mana kedudukan tamadun Rom? Okey, tengok peta dalam buku teks tu. Dia pun ada peta kedudukan Rom. Okey, dia kata tamadun Rom terletak di lembah Latium berhampiran dengan sungai Tiber. Lembah Latium Lembah Latium menjadi kawasan pertanian dan sumber air utama serta laluan utama kepada kapal yang berlayar ke laut tamadun Rom. Tamadun Rom ni dia telah muncul sebagai satu kuasa yang besar, yang kuat dekat lautan Mediterranean. Mana lautan Mediterranean? Okey, lautan Mediterranean dia dekat sini. Nampak ni yang besar ni? Ini lautan Mediterranean. Tamadun Rom dekat sini. Ini tamadun Rom. Rom dia. Roma nama dia. Dekat sini. Ini laut Mediterranean. Rom ni dia kuat sehingga dia jadi kuasa yang besar. Semua negara-negara takut dengan tamadun Rom. Bila sebut je negara Rom, negara-negara lain dah takut dah. Macam tu. Sebab apa? Sebab dia berjaya mengalahkan Etruscan, Macedonia, Seleucid dan juga Mesir. Okey. Kita tengok. Tamadun Rom ni dia ada 3 zaman. Okey, kita tengok zaman yang pertama adalah zaman beraja. Zaman beraja ni dia bermula pada 753 sehingga 509 sebelum Masihi. Zaman yang kedua adalah zaman Republik. Zaman Republik ni bermula 509 sehingga 27 sebelum Masihi dan zaman yang terakhir adalah zaman Empire iaitu pada 27 sehingga 476 Masihi. Okey. Tamadun Rom ni dia mencapai tahap kegemilangan iaitu pada era Pax Ramona. Pax Ramona ni pada 27 sehingga 180 sebelum Masihi. Pax Ramona ni penting kerana selama 200 tahun keamanan wujud dalam tamadun Rom yang berkembang meliputi 3 buah benua iaitu benua Asia, benua Afrika dan juga Eropah. Okey, sekarang kita tengok masyarakat dalam tamadun Rom. Okey, ada 3 kelompok masyarakat dalam tamadun Rom. Yang pertama, patrician, yang kedua plebeian, yang ketiga adalah golongan hamba. Golongan patrician ni adalah golongan atasan macam raja, bangsawan. Okey, kalau golongan yang pertengahan ni, plebeian ni adalah peniaga, ada pelukis, ada petani. Okey, kalau golongan hamba ni dia hamba lah. Dia hamba kepada golongan-golongan atasan tadi. Golongan plebeian dengan patrician. Okey. Yang ketiga,
Okey. Berdasarkan tingkat sosial ni kan ada 3 dekat tamadun Rom. Ada Patrician, Plebeian dengan golongan hamba. Kalau dekat Malaysia macam mana pula tingkat sosial dia? Kalau dekat sosial yang pertama, yang paling tinggi dalam masyarakat Malaysia apa dia? Siapa tahu? Raja. Raja. Yang kedua? Yang kedua apa? Sultan. Okey, yang pertama ada raja, sultan. Okey, yang kedua ada Perdana Menteri, ada menteri, kabinet, macam tu. Yang ketiga, kitalah golongan masyarakat. Macam tu. Kiranya kita ni sama je, lebih kurang je dengan tamadun Rom. Cumanya kita ni lagi banyak kita punya menteri-menteri kita. Okey. Okey, sekarang kita masuk kepada peningkatan seni bina dalam tamadun Rom. Okey, dekat tamadun Rom ni dia ada beberapa faktor kemajuan. Okey, kemajuan yang pertama adalah kepakaran, yang kedua pendidikan, yang ketiga dasar pemerintahan, yang keempat kewangan, yang kelima teknologi dan yang keenam adalah sumber alam dan buruh. Okey. Sebab tamadun Rom ni kan tadi kita ada belajar ada 3 tingkat sosial kan, ada Plebeian, ada Patrician, Plebeian dan juga golongan hamba. Ketiga-tiga golongan ini dia bersatu untuk membina sebuah kemajuan dalam tamadun Rom. Kiranya diorang saling bekerjasama lah. Okey, golongan hamba ni yang membantu golongan atasan untuk membina ataupun untuk membina bangunan dalam tamadun Rom. Okey, seterusnya adalah ciri-ciri pembinaan tamadun bangunan dalam tamadun Rom. Yang pertama, dia menggunakan siling. Yang kedua, tiang. Dia menggunakan tiang tapi mengikut gaya tamadun Yunani. Okey, yang ketiga adalah penggunaan marmar. Yang keempat adalah saiz binaan yang besar. Yang kelima, kubah dia berbentuk bulat. Terusnya adalah batu dilepa dengan simen. Dan yang terakhir adalah hiasan dalaman yang menarik dan bumbungnya berbentuk melengkung. Dia bentuk dia macam bumbung bentuk melengkung ni macam kubah. Kalau kita pergi masjid kan dekat tengah-tengah tu ada kubah kan, macam tu bentuk dia. Okey. Seterusnya adalah seni bina dalam tamadun Rom. Yang pertama adalah Colosseum. Colosseum ni apa? Colosseum ni adalah tempat untuk mengadakan persembahan dan pertandingan bersaiz besar seperti acara gladiator. Okay, seterusnya binaan ataupun Colosseum ni dibina oleh Raja Vespasian pada tahun 772 Masihi dan siap dibina pada 80 Masihi semasa pemerintahan anaknya iaitu Titus. Okey, ciri-ciri lagi dalam Colosseum ni adalah tinggi dia mencapai 50 meter, lebarnya pula 156 meter dan luas keseluruhan adalah 25 hektar. Okey. Luas kawasan Colosseum tu adalah 85 meter kali 54 meter dan mampu memuatkan kira-kira 500
200,000 orang. Okay. Terdapat 80 pintu masuk dan tempat duduk dan dibina secara bertingkat-tingkat. Okey, ini gambar Colosseum. Okay. Kalau kita tengok, Colosseum ni dia seakan-akan dengan stadium. Okay. Stadium yang macam yang kita pernah pergi, macam contohnya stadium Bandar Tun Razak, stadium Darul Makmur, macam tu. Okey, seterusnya seni bina yang kedua adalah Pantheon. Pantheon ni dia kubah yang Pantheon ni adalah dia berbentuk kubah sebagai tempat penyembahan dewa-dewi masyarakat Rom. Dia dibina oleh Marco Vicinius Agrippa. Namun, dia musnah, dia terbakar pada tahun 80 Masihi. Okey, seterusnya dia dibina semula oleh Maharaja Hadrian. Maharaja Hadrian ni dibina semula. Tadi kan dah musnah kan sebab kebakaran. Lepas tu Maharaja Hadrian ni dia bina semula, dia buat semula kiranya. Dia buat semula Pantheon ni pada tahun 125 sebelum Masihi. Okey, apa ciri-ciri Pantheon ni? Pantheon ni dipengaruhi oleh seni bina Yunani pada bahagian depan. Sebab dia mempunyai tiang yang kukuh. Dia ikut macam seni bina Yunani, tamadun Yunani yang kita belajar minggu lepas. Okey, lepas tu kubah dia bentuk besar dengan diameter 13 meter. 43 meter. Lepas tu dinding dia dibina daripada batu-batu yang dilepa dan simen. Simen tu diperbuat daripada campuran air, kapur dan abu gunung berapi yang dikenali sebagai pozzolana. Okey, kalau kita nak buat rumah kan? Kalau kita nak buat rumah, mestilah kita guna simen kan? Betul tak? Jadi, sekarang kita tengok apa yang kita buat pada zaman ini, apa yang ada pada zaman ini telah mengikut kemajuan zaman dahulu. Okey, puncaknya ataupun puncak Pantheon ni dia mempunyai ruang yang terbuka dan dikenali sebagai oculus. Oculus ni berukuran 13 meter lebar bagi membolehkan cahaya masuk menyinari ruang dalam Pantheon tu. Okey, seni bina yang kedua adalah amphitheater. Amphitheater ni merupakan Colosseum mini atau gelanggang yang terbuka yang digunakan untuk membuat persembahan seni atau acara gladiator. Okey. Amphitheater ni membuktikan bahawa cara hidup masyarakat pada tamadun Yunani tu sangat meminati aktiviti luar rumah. Okey, terdapat 230 amphitheater dalam tamadun Yunani. Antara yang terkenal adalah Aldigium di Tunisia yang boleh memuatkan seramai 16,000 orang dan Arles di Perancis yang boleh memuatkan 200,000 orang. 20,000 orang. Tengok ni. Amphitheater ni dia seakan-akan dengan Colosseum tadi. Yang mula-mula tadi tu. Tapi dia lain sikit. Dia kecil sikit. Okey. Seni bina yang keempat adalah aqueduct. Apa ni aqueduct? Aqueduct yang pertama dibina
pada tahun 312 sebelum Masihi di Aqua Appia sepanjang 16 kilometer. Okey. Marcus Vipsanius Agrippa merupakan jurutera yang membina Aqua Virgo pada 19 sebelum Masihi. Akuedok yang terkenal ialah Pont du Gard di Perancis yang mempunyai 3 tingkat. Akuedok berfungsi membekalkan air ke tempat mandi awam, rumah kediaman di sekitar tamadun Rom dan juga binaan utama seperti Colosseum semasa adakan acara gladiator. Okey, kita tengok akuedok ni apa. Okey. Akuedok ni dia seakan-akan empangan air yang ada pada zaman sekarang ni. Tapi nama dia pada tamadun Rom ni nama dia akuedok. Okey, kita tengok yang seterusnya adalah Jalan Raya Rom. Okey, nampak ni Jalan Raya Rom. Okey, Jalan Raya Rom ni dia bina pada 500 sebelum Masihi bertujuan untuk menghubungkan bandar-bandar utama, memudahkan pergerakan tentera, menjadi sistem pengangkutan utama. Okey, ciri-ciri Jalan Raya Rom ni kita tengok. Dia bina secara berlapis-lapis, menggunakan batu besar, batu kecil dan juga batu kerikil. Okey, tahan dan kuat untuk menahan beban dan pergerakan pasukan tentera. Seterusnya terdapat batu tanda bagi menunjukkan jarak satu kawasan dengan kawasan yang lain. Di tepi jalan terdapat longkang untuk mengalirkan air agar air tidak bertakun di atas jalan. Okey, bila kita tengok ciri-ciri Jalan Raya Rom ni, dia memanglah tak sama dengan jalan raya yang kita ada sekarang ni, jalan tar kan kita guna. Tapi ciri-ciri dia tu, konsep dia tu sama je, iaitu untuk menahan pergerakan. Okey, sebagai ada batu tanda, kita pun ada batu tanda jalan. Kalau kita tengok dekat tepi-tepi jalan tu kan, ada batu warna putih, kecil je batu warna putih. Lepas tu dia ada yang stiker warna biru tu, tulis berapa kilometer. Contohnya Jerantut berapa kilometer, Kuantan berapa kilometer. Macam tu. Sama juga dekat tamadun Rom. Lepas tu dia pun ada longkang. Kita pun ada longkang kat tepi-tepi jalan kan. Kita ada longkang, kita ada longkang yang besar macam tu. Supaya bila berlakunya banjir ataupun bila berlakunya hujan, air tu tidak masuk ke dalam jalan raya, tidak sampai ke jalan raya. Okey, seterusnya adalah tembok pertahanan. Okey, tembok pertahanan ni dia dibina pada tahun 100 Masihi dengan menggunakan batu yang disusun secara memanjang. Terdapat kubu kecil dan jarak sebatu, iaitu iaitu 16 km setiap satu yang dikenali sebagai Milcastle untuk menempatkan tentera yang mengawal tembok tersebut. Seterusnya tembok yang terkenal ialah tembok Hadrian yang dibina oleh Maharaja Hadrian sendiri pada tahun 122 Masihi sepanjang 117 meter dan tingginya 5 meter. Okey, apa fungsi tembok pertahanan ni? Okey, fungsi dia adalah untuk melindungi daripada serangan musuh dan menjadi sempadan Rom dengan kawasan sekitarnya. Okey, kita tengok tembok dia. Sebenarnya tembok dia tinggi. Tembok dia tinggi sebenarnya. Memanglah nampak dalam gambar ni kecil je, nampak rendah je, tapi sebenarnya tembok dia
tinggi. Sebab untuk mengawal daripada serangan luar untuk masuk ke dalam tamadun Rom. Okay. Tengok apa seterusnya. Tempat mandi awam. Okay. Tempat mandi awam. Okay. Orang Rom percaya bahawa mandi melambangkan kehidupan bertamadun yang penting untuk kebersihan dan kesihatan. Okay. Tempat mandi awam yang terkenal di Karakala dibina oleh Maharaja Karakala pada abad ketiga Masihi dan boleh memuatkan seramai 1,500 orang. Okey, ciri-ciri tempat mandi awam ni, dia boleh digunakan oleh setiap orang, dikenakan bayaran tertentu, dilengkapi tandas, ruang mandi, ruang mengurut, perpustakaan, bilik berehat dan bilik bersenam. Ruang mandi ni dia terbahagi kepada mandian air panas, mandian air sejuk, mandian air suam dan juga mandian wap. Okay, sekarang kita tengok. Ni contoh tempat mandi dia. Tempat mandi. Okay. Kalau sekarang ni, kalau kita pergi mana-mana, kita cuma ada tandas awam. Okay, tandas awam tu pun kena bayar. Okay, sama juga dengan tempat mandi awam tadi. Dia pun dikenakan bayaran tertentu. Sama juga macam kita. Kalau kita pergi jauh-jauh, kalau kita pergi jalan jauh ke, ataupun kita pergi mengembara ke, mesti ada tandas awam ataupun tempat mandi awam. Ataupun tandas awam lah dikenali sebagai tandas awam. Dekat tandas awam tu pun kita kena bayar juga. Sama juga macam tempat mandi awam dalam tamadun Rom. Cumanya tandas awam kita terhadlah tidaklah seperti tempat mandi awam dalam tamadun Rom ni. Dia ada banyak mandian air panas, ada banyak mandian air sejuk dan lain-lain. Kita cuma ada tandas dan juga bilik mandi sahaja. Okey. Sekarang ni tadi kita dah belajar banyak sangat seni bina dalam tamadun Rom kan? Okey. Jadi mestilah kamu semua susah sikit nak ingat apa dia seni bina yang ada dalam tamadun Rom. Jadi dekat sini cikgu dah sediakan sebuah lagu untuk kamu semua senang ingat apa dia seni bina yang ada dalam tamadun Rom. Okey. Mula-mula cikgu akan nyanyi dulu. Lepas tu kamu semua ikut, boleh? Boleh. Boleh. Okey. Boleh. Okey, cikgu mula. Tanya sama cikgu apa seni bina Rom. Nanti jawab cikgu ada Colosseum, benteng amfiteater, akuiduk jalan raya, tembok pertahanan dan tempat mandi awam. Okey, cikgu ulang semula Tanya sama cikgu apa seni bina Rom. Nanti jawab cikgu ada Colosseum, benteng amfiteater, akuiduk jalan raya, tembok pertahanan dan tempat mandi awam. Okey. Semua boleh ikut? Semua boleh ikut? Boleh. Okey. Boleh. Okey. Sekarang ikut cikgu nyanyi. 1, 2, 3. Tanya Sama cikgu. apa bina Rom. Nanti Jawab cikgu ada Colosseum, benteng amfiteater, akuiduk jalan raya, tembok pertahanan dan tempat mandi awam. Okey. Sekarang cikgu nak minta wakil lah seorang nyanyikan, boleh?
Boleh tak seorang nyanyikan? Boleh. Okey. Cikgu nak pilih siapa Cikgu nak pilih. Sekejap ya. Haziq boleh tak Haziq? Haziq boleh tak? Ada tak Haziq? Haziq? Okey. Kalau Haziq tak ada, cikgu pilih Min Halina boleh? Min Halina? Ya Allah. Min Halina? Boleh tak? Sorry bising sikit sebab ada orang renovate rumah. Min Halina boleh tak? Min Halina? Hadif Iman? Hadif Iman? Hadif Iman ada tak? Okay, kalau tak ada orang, cikgu nak volunteer lah. Siapa volunteer nak nyanyi? Siapa volunteer nak nyanyi? Tak ada orang ke yang nak nyanyi? Saya lah cikgu. Okey. Okey, Auni. Boleh? Boleh. Tanya sama cikgu. Apa seni bina rum? Nanti jawab cikgu. Ada kolosium. Bentuk amphitheater. Akiuduk jalan raya. Tembok pertahanan. Dan tempat mandi awam. Okey, terima kasih Auni. Sama. Okey. Berdasarkan lagu tu, cikgu dah masukkan seni bina yang ada dalam Tamadun Rom supaya semua ingat. Ada seni bina dalam Tamadun Rom. Ada Colosseum, ada Pantheon, ada Amphitheater, ada Aqueduct, ada jalan raya Rom yang dia berbentuk batuan. Ada tembok pertahanan dan juga ada tempat mandi awam. Okey. Sekarang cikgu nak tanya, kenapa kita kena jaga ataupun kita kena pelihara seni bina yang ada dekat Taman Rom? Kenapa kita kena jaga dan pelihara seni bina dalam Taman Rom? Kita tulis dekat chat ni. Kenapa kita perlu jaga dan pelihara seni bina yang ada dalam Tamadun Rom? Kenapa kita perlu jaga dan pelihara seni bina yang ada dalam Tamadun Rom? Okey, cikgu bagi masa 2 minit untuk fikir
Lepas tu, cikgu akan panggil je siapa-siapa untuk jawab. Okey. Okey, sekarang cikgu nak tanya. Cikgu nak ambil nama seorang. Siapa yang nak jawab soalan cikgu tu? Okey, mana Rina? Mana Rina ada? Mana Rina? Ya. Okey, cikgu nak tanya. Kenapa kita perlu jaga dan pelihara seni bina dalam tamadun Rom? Mana Rina boleh tak? Agar tidak luput di telan zaman. Agar tidak lupa di telan zaman. Okey. Yang lain, siapa yang lagi? Ikmal Arif? Ikmal Arif ada? Ikmal Arif? Ikmal Arif? Kenapa kita kena jaga dan pelihara seni bina dalam tamadun Rom? Ikmal Arif boleh tak jawab? Kalau Ikmal Arif tak boleh guna mic, boleh tulis je. Boleh type je kat komen. Siapa lagi nak cuba? Kenapa kita perlu jaga dan pelihara seni bina tamadun Rom? Saya nak cuba. Okey, Minhalina. Apa dia? Agar ia dapat menjadi inspirasi kepada generasi muda sekarang. Supaya boleh jadi inspirasi. Okey, supaya orang arkitek-arkitek zaman sekarang ni dia boleh mengikut gaya tamadun Rom ataupun dia tengok
bangunan seni bina dalam tamadun Rom tu dia boleh bina seakan-akan binaan tersebut dan boleh memperbaiki apa yang kurang. Okey. Okey, setakat ni faham tak kita belajar? Faham tak? Faham. Faham. Okey. Kalau tadi kita tengok banyak sangat banyak sangat seni bina dalam tamadun Rom. Okey, kalau dekat Malaysia pula, apa seni bina yang bangunan ataupun seni bina yang ada dekat Malaysia? Yang terkenal dekat Malaysia? Apa dia? Ada bangunan apa? Bangunan berkembar Kuala Lumpur. Lagi? Ada banyak sangat bangunan yang bersejarah dekat Malaysia ni. Siapa tahu lagi apa dia bangunan bersejarah dekat Malaysia? Bangunan Sultan Ahmad Samad. Bangunan Sultan Abdul Samad. Okey. Betul. Sekarang ni cikgu nak kan tadi apa ni? Mihalina jawab ada Menara Berkembar Petronas. Lepas tu Auni jawab ada bangunan Sultan Abdul Samad kan. Jadi kita nak kena buat apa? Apa yang kita perlu buat untuk kita jaga bangunan tu? Apa kita perlu buat untuk kita jaga bangunan tu daripada tak dirosakkan ataupun tak dihapuskan, tak diruntuhkan? Apa yang kita kena buat? Ada tak yang dapat jawab? Apa yang kita perlu lakukan untuk kita pelihara bangunan bersejarah dekat Malaysia ni daripada dirobohkan atau dihapuskan? Jaga dan pelihara bangunan tersebut. Jaga dan pelihara lagi. Selalu jaga kebersihan. Okey. Selain tu, kita juga boleh membuat kempen untuk tidak ada orang yang melakukan vandalism. Apa tu vandalism? Vandalism tu bila dia pergi sesuatu tempat tu, dia rosakkan, dia conteng-conteng. Lepas tu dia cat yang colour yang tak cantik macam tu. Dia rosakkan bangunan tu. Jadi bila dah rosakkan, tak ramailah pelancong ataupun orang yang datang pergi ke tempat tersebut. Okey. Sekarang ni cikgu nak tanya, tadi kan kita dah belajar tentang perkembangan tamadun Rom sehingga kita masuk kepada seni bina yang ada dekat dalam tamadun Rom. Okey. Cikgu nak seorang sebutkan apa dia ciri-ciri binaan bangunan dalam tamadun Rom. Ada seorang yang jawab ciri-ciri pembinaan bangunan dalam tamadun Rom. Tiang gaya Yunani. Tiang? Gaya Yunani. Okey, lagi satu? Saiz yang besar.
Saiz yang besar. Okey, yang lain? Kubah berbentuk bulat. Kubah berbentuk bulat. Lagi? Hiasan dalaman. Dia mempunyai hiasan dalaman. Okey. Sekarang cikgu nak tanya. Apa dia bangunan yang mempunyai gelanggang yang terbuka dan digunakan untuk persembahan seni dan juga pertunjukan gladiator? Apa dia bangunan yang mempunyai gelanggang yang terbuka dan digunakan untuk persembahan seni, pertunjukan dan juga pertandingan gladiator? Apa dia bangunan tersebut? Bangunan amphitheater. Amphitheater. Amphitheater, okey betul. Okey, apa dia bangunan yang dibina oleh Marcus Vicinius Agrippa? Bangunan yang dibina oleh Marcus Vicinius Agrippa. Bangunan apa? Seni bina apa? Pantheon. Pantheon, okey betul. Kalau bangunan untuk kawal air, untuk kawal sistem pembentungan dan air, apa dia? Aqueduct. Bangunan akueduk. Aqueduct. Kalau bangunan yang dibina oleh Maharaja Hadrian, apa dia? Bangunan yang dibina atau seni bina yang dibina oleh Maharaja Hadrian. Apa bangunan tersebut? Seni bina tersebut apa dia? Dia ni, bangunan ni, ciri-ciri dia untuk melindungi tamadun Rom daripada serangan musuh. Fungsi dia untuk melindungi tamadun Rom daripada serangan musuh. Apa dia seni bina tersebut? Tembok pertahanan. Tembok pertahanan. Okey, kalau tempat mandi awam kan? Tempat mandi awam tadi kita belajar dia ada pelbagai kemudahan. Apa kemudahan yang ada dekat tempat mandi awam tamadun Rom? Siapa nak jawab ni? Tandas, ruang main gym, Ruang untuk mengeluh. gym, Okey. Lagi? Perpustakaan. Bilik Dia maki perpustakaan. ada perpustakaan. Okey. Semua betul. Semua dapat jawab betul. Okey. Sekarang kesimpulannya kita dah nak habis dah. Okey, kesimpulannya adalah tamadun Rom ni sangat terkenal dengan tinggalan seni bina yang hebat dan perlu dipelihara sebaik-baiknya agar menjadi kenangan dan ingatan kepada generasi yang akan datang. Okay. Seni bina ini akan menjadi tarikan pelancong dan pengkaji sejarah untuk lebih menghargai sejarah melalui tinggalan seni bina yang sedia ada seperti Colosseum, Pantheon, Amphitheater, Aqueduct dan sebagainya. Sebagai rakyat Malaysia, kita juga kena menghargai setiap bangunan ataupun seni bina yang ada dekat Malaysia, tanah air kita sendiri, supaya tak ada orang yang boleh rosakkan dan juga merosakkan harta benda awam lah, seperti bangunan ataupun harta benda awam. Contohnya stesen bas, tempat perhentian bas, stadium yang kita dah tak guna, supaya dia berguna kepada generasi yang akan datang. Sama juga macam seni bina Rom tadi. Kita kena jaga ataupun sebagai rakyat Malaysia ataupun sebagai masyarakat yang berbilang kaum dekat Malaysia ni, kita kena jaga, kita kena bekerjasama, kita kena jaga kita punya seni bina kita sendiri. Kita kena jaga supaya tak ada orang yang boleh rosakkan kita punya
bangunan yang cantik-cantik dekat Malaysia ni. Okay. Untuk kelas hari ni boleh faham? Boleh. Yang lain boleh faham? Boleh, cikgu. Okey. Nanti cikgu akan bagi nanti kejap ya. Cikgu nak bagi link kuis. Sekejap ya, cikgu nak bagi link kuis. Semua ni dah isi link kehadiran kan? Okey. Jawab kuis tu. Kuis yang cikgu bagi link dekat komen ni.